Shalom saudara-saudari. Shalom。感谢主，让我们在7月的第1周，我们可以再度的相聚在一起。Kita berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Pada minggu pertama bulan Juli kita dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada-Nya. 呀，跟你旁边人说，很高兴在这里看到你。 Katakan kiri kanan, senang sekali berjumpa dengan saudara-saudari. 这边的信息是我在上一周看见周牧师在分享的时候，心里面非常有一个感动。 Firman yang akan saya sampaikan pagi hari ini, temanya ini adalah di mana saya dapatkan di waktu saya menerima berkat firman minggu lalu yang disampaikan oleh pendeta Joe, saya sangat tersentuh. 呀，上一周真的非常感恩的是周秀明牧师可以来到我们的当中。 Kita bersyukur, sangat bersyukur kalau hambanya pendeta Joe minggu lalu dapat melayani di sini. 呀，我们认识了20多年哦，但是这次我们特别有一个感动，邀请他来。 Kita sudah mengenal pendeta Joe 20 tahun lebih, dan kali ini kita sangat tergerak untuk mengundangnya untuk membagikan berkat firman Tuhan. 上一个星期来这里参加的弟兄姐妹们，有没有人知道他几岁了？ Minggu lalu yang datang ya, tahu nggak pendeta Joe ini usianya berapa? 有没有？猜一下，猜一下。 Ada yang tahu nggak usianya berapa? 快80，不要这样子嘛。他现在是79岁。Ya, semua tahu ya. Hampir 80, usianya 79. 哇，都80岁可以在这里，79岁，79岁还可以在这里分享，那不简单哎。 Usia 79 ya, dapat bersaksi dan dapat menyampaikan firman Tuhan itu luar biasa. 所以当时在我的脑筋里面，我就想到了4个字：老当益壮。 Waktu itu Tuhan memberikan saya pencerahan. Usia hampir 80, 79 masih dapat tegar menyampaikan firman, maka timbullah dalam pikiran saya gerakan dari Roh Kudus adalah sebuah tema yang muncul, tetap kuat di usia tua. Amin. 请你跟我一起说老当益壮。 Kita bersama tetap kuat di usia tua. Amin. 可不可以一起说？来，中文老当益壮。 Dalam Mandarin, lautang ikjuang. OK， 好。年轻的弟兄姐妹们，不要听到这句话你就马上出去哈。等一下，我还有话对你说。 Yang muda jangan pikir, wah ini temanya pagi hari ini untuk yang lansia. Nanti saya ada pesan khusus untuk yang muda. OK， 好，感谢主。今天呢是圣餐主日，所以让大家读多一点的经文。 Pagi minggu ini adalah minggu perjamuan suci. Jadi pagi hari ini saya mengajak saudara-saudari untuk membaca firman Tuhan lebih banyak lagi. OK， 好，来约书亚记14章6到15节。 Di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. OK， 今天分享的是迦勒的故事。 Tokoh Alkitab yang akan saya angkat, saya sampaikan pagi hari ini adalah Kaleb. 第6节那时，犹大人来到吉甲，见约书亚，有基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒对约书亚说：“耶和华在加底斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。” 第7节，耶和华的仆人摩西从加迪斯巴尼亚打发我窥看这地，那时我正40岁，我按着心意回报他。第8节，然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，让我专心跟从耶和华我的神。第9节，当日摩西起誓说：你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。第10节。 自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这45年。期间，以色列人在旷野行走，看哪，现今我85岁了。第11节，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。第12节，求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚纳族人，并宽大坚固的城，你也能听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。第13节，于是约书亚为耶孚尼的儿子迦勒祝福，将希伯伦给他为业。第14节。
所以希伯伦做了基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。最后一节第15节，希伯伦从前名叫基列亚巴，亚巴是亚纳族中最尊大的人，于是国中太平，没有征战了。1, 2, 3 ayat ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku bilang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel membara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanah negeri itu berhenti berperang. 我们知道迦勒其实在旧约当中，他是一个非常重要的人物。 Kita tahu ya kalau Kaleb bin Yefune ini adalah tokoh yang sangat penting pada zaman Perjanjian Lama. 他用坚定的信，他是以坚定的信心、勇气还有忠诚著称。 Kita tadi baca berkali-kali sampai 3 kali dengan sepenuh hati dia mengikuti Tuhan. 啊，那我们今天讲的是迦勒的故事，所以我们就从他的身份开始来讲起。 Pagi hari ini temanya adalah berbicara tentang Kaleb bin Yefune ini, maka kita sama-sama mempelajari identitas dan latar belakang Kaleb. 好，首先他是犹大的支派。 Ya, latar belakang Kaleb yang pertama, identitasnya asal usulnya dia adalah suku dari Yehuda. 好，再来，他的父亲叫什么？刚刚有没有看到？还记得吗？刚刚的经文都有讲哦。刚刚那个经文真的讲得很棒，是把他的一生讲得差不多了。 Tadi firman yang kita baca itu sebenarnya adalah menyatakan identitas dan latar belakang dari Kaleb bin Yefune. OK， 他的父亲叫什么？ Siapakah nama ayahnya? 耶孚尼，对，耶孚尼，很棒。再来，他的名字的含义，弟兄姐妹们，以色列人跟我们很像，跟我们华人很像，我们的名字都有意思的。 Ya, suku atau bangsa Israel ini memiliki kesamaan, kemiripan dengan orang Tionghoa, di mana nama-nama yang mereka pakai itu ada artinya. 你们知道吕牧师的名字为什么叫吕河东？ Saudara tahu nama pendeta Li kenapa namanya Li Hedong Sungai Timur? 是他外婆取的名字哦，外婆取的名字。 Ya, itu adalah nenek dari pendeta Li yang kasih namanya. 不是说外婆很希望说将来吕牧师有一个很凶的太太，所以给他取名叫河东。 Bukan berarti kasih nama Sungai Timur nantinya
calon istrinya adalah calon istri seperti singa betina. Ya, 因为你有听过河东狮吼？ Ya, saudara tahu ada pepatah Mandarin 河东狮吼ya. 这个意思就是说这个太太很凶的意思啦。Istrinya itu galak, benar. 所以你知道吗？你知道后来我才知道，原来这个河东为什么牧师会叫河东？ Kenapa namanya Sungai Timur? 因为当时在他们那个家乡啊，有一个很有钱的人。 Karena di Hokkien, di Sungai Timur Hokkien itu ada seorang yang kaya raya, 叫河东， namanya 河东。 所以呢，当时呢，吕牧师的外婆就希望他将来能够成为一个有钱人，所以就给他取名叫李。 Jadi nenek keluarnya itu mengingini nanti cucunya yang namanya 河东 ini menjadi orang yang kaya raya. OK 啊，所以你知道，牧师你要哈利路亚，感谢主，哈利路亚，对 orang kaya raya. 有没有人会帮你自己的孩子取名叫少良啊？ Ada yang kasih nama Sauliang? 有没有？ Ada nggak? 林少良都知道，对不对？ Ya, orang yang dulu yang terkaya, orang nomor satu di Indonesia namanya Lim Sulyong, itu Lim Sauliang ya. OK， 好，所以我们要讲的是他哈，所以他的名字刚刚已经有人说了哈。加勒的名字其实在希伯来文的意思是狗。 Arti dari nama bahasa Ibrani Kaleb itu artinya anjing. 你会觉得说哇不得了了，这个人的名字叫狗。 Ada yang ngomong namanya anjing? 呀， namanya 但 kasih 是 nama 弟兄 anjing. 姐妹们，你知道吗？ Tapi 其 tahukah 实 saudara-saudara? 狗也代表另外一个用意，一个意思是什么？代表忠诚。 Saudara tahu kenapa Kaleb diberi nama anjing? Karena pada zaman budaya saat itu, anjing itu melambangkan kesetiaan dan pengabdian. 所以他的家人帮他取名叫加勒，是希望他能够一生忠诚在上帝的里面。 Orang tuanya memberikan nama dia anjing agar dia seumur hidupnya memiliki kesetiaan dan pengabdian kepada Tuhan. 来看这个照片就知道， Saudara lihat ini fotonya ya. 忠诚感就出来了，有没有？ Ya, kelihatan kesetiaan. 这是那个我们李雪莲牧师家里的狗狗哈。 Ya, ini adalah anjing pom dari pendeta Lee Sweden di Amerika. 当初牧师送过去的哈。 Dikirim ke Amerika ya naik pesawat. 你知道那个陈牧师啊，我的牧师爸爸他癌症那个时候复发的时候住到医院里面去。 Saudara tahu ayah tiri saya, pendeta Jengkoan, dia waktu itu kankernya, sel kankernya naik, jadi dia harus segera diopnam di rumah 他 sakit. 在医院待了很长的时间。 Dan dia waktu itu opnam cukup lama di rumah 后来 sakit. 有一天，哎，刚好林牧师说啊，可以把他带到那个医院里面去看看陈牧师。 对不对？你别讲。对，这个狗狗就可以把狗狗带到医院去看陈牧师。 Waktu pendeta Lee Sweden besuk, pendeta Jengkoan, anjingnya juga diajak untuk ikut besuk. 呀，结果你知道去的时候，这个狗狗高兴的不得了，趴在那个陈牧师的那个腿上哦，哇，抓着都不肯走。 Waktu dia melihat pendeta Jeng di rumah sakit, anjing ini langsung lompat duduk di pangkuannya dan tidak mau meninggalkan pendeta Jeng. 然后呢，要走的时候是我妈硬把它拽走的，你知道吗？它不肯走，不肯离 Waktu 开。 mau jalan itu dipaksa oleh mama saya, pendeta Lee Sweden, dipaksa untuk meninggalkan pendeta Jengkoan. 第二次再去， Kedua kalinya pergi, 这只狗狗 anjing ini 马上知道陈牧师住哪一个病房。 dan luar biasa ya, dia bisa tahu kamarnya, keluar dari lift langsung tahu kamarnya di mana. Dia yang membawa pendeta Lee Sweden untuk menuju ke 他带 kamar. 着李牧师去他的房间， Dia yang membawa lari ke depan membawa pendeta Lee Sweden untuk ke kamar itu. 够不够忠心？ Ya, 够忠心，对不对？ anjing itu setia. 啊，所以这个是他刚好在7月4号生日， Barusan 陈 berapa 牧 hari 师 yang 李牧 lalu 师帮他过了一个很 tanggal 棒的 4 生 Juli 日。 dia ulang tahun yang ke-8. Jadi dirayakan ulang tahun, diberikan kue ulang tahun. 我跟你讲，我都说我争不了宠，我绝对赢不了他。 Ya, saya ulang tahun aja gak dirayakan sama mama saya. Tapi anjing dirayakan seperti ini. 这个是真的，这个是 OK 好了，来跳过去。好，第二个我们要讲的是加勒哈，不要讲到狗了，加勒哈。 Karena kita bicara tentang Kaleb, jangan omong anjing pom. 加勒最有名的就是在于他当时成为12个探子要去探测那个迦南地。 Kenapa nama Kaleb ini muncul begitu penting di dalam kitab Perjanjian Lama? Karena dia itu
adalah terpilih dari sebagai pengintai waktu itu. 当时摩西奉上帝的命令，就是要从12支派中各选一个人去窥探那个 Allah 应许之地。 memerintahkan Musa untuk memilih 12 ya dari setiap suku 12 orang diutus untuk menjadi pengintai. 他是其中一个，他是其中一个。 Kaleb adalah dari 12 pengintai, Kaleb salah satunya. 如果你记得那个时候，这12个探子到了迦南地的时候，他们就发觉一件事情。 Dan kalau saudara ada baca firman itu, ya, dan setelah mereka tiba di Kanaan, terjadi satu hal. 对方太强了， Wah, melihat musuhnya itu terlalu kuat, 打不了啊。 tidak bisa dikalahkan. 而迦勒当时跟约书亚只有他们2个人说，他们是我们的食物，我们可以得到那个地的。 Dan hanya Kaleb dan Yosua yang memiliki iman dan mengatakan, memproklamirkan bahwa mereka adalah makanan kita. 所以你看见迦勒，他是专注于在于上帝的能力跟应许。 Kita lihat bahwa Kaleb dia percaya akan janji Allah dengan sepenuh hati, dia mengikuti 而非 Allah. 他眼睛的困难。 Dan dia tidak melihat semua rintangan yang ada di depan 所 matanya. 以接下来我们也看见他进入了应许之地。 Dan karena dia sepenuh hati mengikuti Allah dan percaya akan janji Allah, sehingga dia dapat memasuki tanah 你知道 perjanjian. 当时那12个探子里面，10个人都没有办法进去迦南地，包括连摩西都没有进去。 12 牧师说， 12 pengintai itu 10 tidak bisa masuk, hanya Joshua dan Kaleb yang dapat masuk. Bahkan 只 pimpinan 有 mereka, 迦勒跟约书亚进去了， Musa pun tidak dapat masuk. Ya, Hanya他是 Kaleb dan Joshua. 唯一，好就唯二啦，活着进去迦南地的成年人。 Jadi hanya Kaleb dan juga Yosua, mereka berdua dari 2 pengintai ini yang hidup, yang dapat masuk ke tanah perjanjian. 呀，然后再来就是他要求，当以色列人开始分地的时候，85岁的迦勒到约书亚的面前， Dan waktu mereka membagi untuk milik pusakanya, dan Kaleb menghadap kepada Yosua untuk meminta milik pusakanya. 他就告诉约书亚说：“哎，当年摩西有一块地要给我的嘞。” Dan dia bilang, mengingatkan Yosua bahwa waktu itu, ya, Musa sudah memberikan janji akan memberikan milik pusaka. 可是你知道希伯伦那块地不容易打下来， Tapi saudara tahu Hebron itu bukan asal kita masuk kita duduk. 但是迦勒说：“我虽然年纪已经85岁了，但是我还是跟当年进去应许之地的年纪是一样的，我可以。” Dan dikatakan oleh Kaleb, waktu dia meminta milik pusaka, dia sudah berusia 85 tahun. Tapi dia berkata kepada Yosua, aku tetap sama kuat 呀，所以 seperti dulu. 他的宣告， Karena klaim imannya, 看见上帝怎么样来成就这个大事。 maka kita melihat bagaimana Allah mewujudkan kerinduannya. OK， 阿妹，感谢主啊！再来他的家庭， Kita melihat keluarga 他的 dari 家庭， Kaleb. 他有个女儿， Dia memiliki anak wanita. 这个女儿叫什么名字？可能你不一定有印象。 Putrinya, mungkin saudara tidak ingat ya nama putri dari Kaleb. 他的女儿叫做亚撒， Putrinya namanya Aksa. 亚撒哈。但是很特别的是，他的女婿是很有名的。 Tapi menantunya cukup ternama ya di Alkitab. 他的女婿是谁？ Siapakah mantunya? 他其实是迦勒的侄子， Ya sebenarnya menantunya dia itu adalah keponakannya sendiri. 叫做俄陀涅。 Namanya Otniel. 请你跟我一起说俄陀涅。 Katakan bersama Otniel. 呀，俄陀涅是谁？ Siapakah Otniel? 他就是第一个士师。 Dia adalah hakim pertama Israel di zaman hakim-hakim. 哇哦，这个家庭不简单。 Jadi keluarga ini mentereng sekali ya. 好，再来呢，在这个属灵的意义当中， Dan di dalam arti rohaninya, 我们看见迦勒在圣经里面，他有一个很正面的一个榜样。 ya kita melihat bahwa di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Kaleb memberikan teladan yang sangat positif. 信心的典范， Yaitu yang pertama adalah teladan iman, 专一的跟从上帝， kedua adalah teladan yang sepenuh hati 持守到底的忠心， mengikuti Tuhan, dan yang ketiga teladan setia, 还有勇气跟力量。 yang keempat teladan keberanian. 迦勒弟兄姐妹们，迦勒85岁仍然充满信心。
usia 85 tahun, Kaleb tetap penuh dengan iman 他仍 dan 然勇敢 kesabaran. 征战。 Dia tetap berani untuk masuk ke dalam 他的故 Hebron. 事不仅是针对于我们这些年长者的经历，激励也成为年轻人的祝福。 Teladan Kaleb ini bukan hanya untuk para lansia, tapi teladan Kaleb ini juga menjadi teladan bagi yang muda juga. 我刚刚在读经文的时候，他讲到说他85岁，他仍然有力量，我读到都想掉眼泪。 Waktu saya membaca ayat ini dikatakan bahwa aku sekarang berusia 85 tahun tetapi aku tetap kuat sama seperti berusia 40. Saya mau meneteskan air mata. 多少的年长的前辈， Begitu banyak para lansia 在他85岁的时候， waktu dia berusia 85. 他可能只想到，可能就这么过去了，一天过一天。 Ya mungkin para lansia berusia 85 sudah memikirkan ini usia pensiunku. 但是亲爱的弟兄姐妹们， Tapi saudara-saudara yang kekasih, 只要你愿意， asal saudara mau, 你的人生是可以有改变的。 ya hidup saudara, masa depan saudara dalam usia lansia tetap dapat mengalami perubahan. 虽然我们的身体一天比一天软弱， Meskipun secara fisik tubuh kita ini makin hari makin lemah, 但是我们的内心一天心思一天。 tetapi di dalam hati kita semakin lama semakin kuat. 阿妹， Amin. 我们从4个方面来思想 Pagi hari ini kita melihat dari 4 poin tentang Kaleb. 这段加勒的故事带给我们的启示。 Bagaimana kisah dari Kaleb ini memberikan kita suatu semangat. 第一个， Yang pertama, 他的信心不会因为岁月减退， ya, karena imannya dia tidak pernah lemah meskipun berusia 85 tahun. 加勒回顾45年他的往事， Dan dia bahkan memberitahukan pada Yosua pada usia 40 tahun waktu dia dipanggil, diberi janji oleh Allah. 当时他跟约书亚是其中唯一的2个人能够进到应许之 Dan 地。 sekali lagi saya mau katakan hanya Kaleb dan Yosua, 2 orang ini saja yang dapat masuk ke tanah 他 perjanjian. 在经文里面讲到说，因为我专心，我专心跟从我的神。 Di firman yang kita baca dimuncul 3 kali. Dia mengikuti Allah dengan sepenuh hati. 阿妹，亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 加勒的信心没有因为时间而减弱， iman Kaleb bukan karena waktu atau karena usia imannya menjadi lemah. 反而更加坚定。 Tapi semakin usianya bertambah, imannya semakin 所以， bertambah. 亲爱的弟兄姐妹们，年龄从来不是服侍的限制。 Saya mau katakan pagi hari ini usia itu bukan hambatan bagi saudara-saudari untuk melayani Tuhan. 是一个经验的累积。 Tapi itu usia itu merupakan suatu pengalaman yang terakumulasi. 你知道我们教会的弟兄姐妹，你看到我们的接待组 Saudara melihat ya Asher menerima tamu dari gereja Harvest. 年长前辈很多，对不对？ Usianya di atas 70 tahun. 但是我真的觉得说，他们真的是充满热情啊！ Tapi mereka usia 70 tahun lebih tetap mau berdiri di depan untuk menyambut ya. 哎，有一天我刚好有空，我就在外面也帮忙接待。 Suatu hari saya pernah 1 minggu saya ikut bantu untuk terima tamu di depan, ikut berdiri. 当场不好意思， Saya merasa sungkan. 为什么？ Kenapa? 外面好热。 Di luar ke-1 panas. 哇，就看到白露在那边，还在那边看啊，然后我们在那边大家讲啊聊天呢，我一直在冒汗。 Ya, dan koyang, wah masih penuh semangat. Saya di sana kepanasan dan 哎， kentolik 我是1个礼拜1次， keram. 我是偶尔去1次，他们是每个礼拜在那边呢。 Kadang-kadang saja, tapi mereka setiap minggu. 而且他们有的时候，你知道，恩公命弟兄来，他们还牵他走楼梯。 Jokming yang jalannya nggak bisa lancar dituntun sama mereka, bahkan kadang diangkat ya untuk naik naik tangga. 所以年龄从来不是服侍的限制。 Saya mau katakan sekali lagi, usia bukanlah hambatan bagi saudara-saudari untuk melayani Tuhan. 阿妹们，年轻人们， Yang muda, 信心不是一时的热情， ya iman itu bukan hanya seperti wah sebentar saja meledak seperti 是 Coca-Cola. 持续一生的威生。 Iman itu adalah suatu komitmen seumur hidup kita mengikuti dan melayani. 加勒40岁的时候，他年轻的时候，他勇敢。 Waktu usia 40 tahun, Kaleb penuh dengan semangat dan keberanian. 他85岁年老的时候，他仍然火热。 Tapi usia 85 dia tetap bersemangat dan berapi-api. 这就是我们该效法的生命。 Ini adalah teladan kehidupan yang harus kita pelajari. 阿妹， Amin. 结论什么？ Dan 结论是，我想好像有个结论，对不对？看一下。 kesimpulannya, OK，
结论是，上帝可以使用每一个年龄段的人，阿们吗？ Kesimpulannya Tuhan dapat memakai setiap orang Kristen dalam setiap kelompok umur. 无论你年纪多大，上帝都可以使用你。 Berapapun usia saudara, Tuhan dapat memakai saudara-saudari. 在这里不要说，哎，我老了。 Jangan ngomong aku itu tua, aku itu besi tua, ya Tuhan aman. 神的国度从来没有老这个字。 Dalam kerajaan Allah tidak ada kata-kata tua. 阿门。征战不因为年迈而停止。 Saudara-saudari, perperangan itu bukan karena usia terus kita berhenti untuk melakukan peperangan rohani. 约书亚记14章11节，当时迦勒说：“我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。” Ini luar biasa, saudara. Saudara dengar ya, pernyataan dari Kaleb waktu berusia 85 tahun, dia mengklaim kepada Yosua bahwa dia katakan, itulah sebabnya pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Usia 85 dia mengatakan.迦勒没有因为年纪大退休。 Kalau bukan karena usianya sudah lanjut, dia itu pensiun. 当面临这么难打的这些的族人的时候，他说他主动请战，他说他要得到上帝应许的山地。 Dan di waktu dia mau menduduki Hebron, dia masih penuh semangat. Dia harus menaklukkan orang enak, ya, orang-orang raksasa, tapi dia tidak gentar pada usia 85. 没错，他的体力可能不像以前， Ya mungkin ya, tenaganya tidak seperti 但 itu. 是他的心智却更刚强。 Tetapi semangatnya bahkan lebih dari waktu usia 40 tahun. 各位青年人们，我们有没有因为环境艰难退缩？ Bagi kaum muda, apakah karena kesulitan terus kita ini mundur? 其实迦勒的勇气提醒我们， Ya, kiranya pagi hari ini melewati firman Tuhan, semangat dan keberanian Kaleb mengingatkan kita. 属灵的征战需要持续的信心。 Ya, peperangan rohani ini membutuhkan iman yang berkesinambungan. 阿妹， Amin. 来，结论是什么？属灵的勇气比体力更重要，阿妹吗？ Jadi kesimpulannya saudara-saudara dengar baik-baik, keberanian rohani, semangat rohani itu lebih penting dari semangat fisik, kekuatan fisik. Amin. 弟兄姐妹们，你不要因为年龄或者是困难去放弃上帝给你的应许。 Sekali lagi saya katakan, sekali lagi jangan karena usia saudara merasa sudah tua dan melepaskan pelayanan yang Tuhan percayakan pada saudara. 上帝必赐力量给依靠他的人。 Tuhan akan pasti memberikan kekuatan bagi yang sepenuh hati mengikuti. 阿妹， Amin. 好不好？这时候你说，这个说的就是我。 Katakan, ini aku. 阿妹。 Sila ini nggak 哎， mau. 第三个， Yang ketiga, 产业不会因为环境而放弃。 milik pusaka tidak ditinggalkan karena lingkungan keadaan yang sulit. 约书亚记14章12节，当时迦勒讲到说：“求你将耶和华那日应许我的山地给我，那里有亚衲族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去了。” Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Amin. Amin. 对年长者来讲，对年长者来讲， Bagi para lansia, 迦勒他不选择安逸的地方。 Kaleb ini adalah pribadi yang tidak memilih lingkungan yang nyaman, 而是挑战最艰难的山地。 tapi dia berani menantang lingkungan yang paling bahaya. 他可以因为换，他也可以因为说，哎呀，我年纪大了，换一个地方嘛，这个地方太难打了，找一个比较好一点的地方跟上帝讲一讲，就 OK 的嘛。 Mungkin dia bisa milih ya karena usia aku tua. Tuhan, aku jangan milih Hebron karena di sana ada orang raksasa.
Aku milih aja yang gampang Tuhan, yang tidak ada orang raksasanya Tuhan, yang orang-orang kerdil. 但是加勒不看这些，他相信上帝的应许。 Tuh, Kaleb tidak melihat kesulitan, matanya melihat janji Tuhan. 哎，亲爱的弟兄姐妹们，妹，上战场打仗不是开玩笑的事情哎。 Saudara, perang apalagi melawan orang raksasa itu bukan hal kecil, saudara. 你看到一个85岁的老人家去上战场打仗，这像话吗？ Ada yang pernah lihat usia 85 pergi? 当时打仗不像现在， Pada waktu itu perang tidak seperti sekarang. 什么无人机呀、 Apa? Iya, pakai drone ya, 是不是 drone ya, 用枪打呀？ ya atau pakai senapan pistol. 不是，那是肉搏战哎， Waktu itu perang itu berhadapan muka ya, 是 bawa 人家站在 tombak. 你的面前，你一个不小心就完蛋的嘞。 Kalau nggak hati-hati ya wis berangkat. 所以你看见他相信上帝的应许， Tapi Kaleb dengan sepenuh hati dia percaya akan janji Tuhan. 对于各位青年人， Bagi kaum muda, 上帝所赐的产业，也许我们需要面临到征战。 ya memang janji atau milik pusaka yang Tuhan janjikan pada kita, kita mungkin harus mengalami tantangan. 但是你要相信， Tapi saudara harus percaya, 上帝必定为我们开路。 harus percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi kita. 请你跟我一起说，上帝的应许必定成就。 Katakan bersama, janji Tuhan pasti dikenapi. 阿妹，阿妹，哈利路亚！要鼓掌就大声一点的鼓掌，哈利路亚，阿妹。最后一个， Yang terakhir, 最后一个，我们看见祝福因为信靠而传承。 saudara tahu berkat itu bagaimana dicurahkan? Berkat itu dicurahkan melalui iman. 约书亚去祝福迦勒， Di dalam kitab Yosua kita melihat bagaimana Allah memberkati Kaleb. 将希伯伦赐给他为这个业，因为他专心跟从耶和华。 Allah memberikan Hebron yang didiami oleh raksasa-raksasa diberikan sebagai milik pusaka bagi Kaleb karena dia dengan sepenuh hati percaya pada Tuhan. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari kekasih, 迦勒的信心不只是影响自己，也影响到他的下一代。 iman yang dimiliki Kaleb bukan saja mempengaruhi dirinya sendiri, tapi mempengaruhi keturunannya turun temurun. 他的生命成为一个见证，去激励后代的子孙。 Kesaksian hidup dari Kaleb seumur hidup menjadi kesaksian yang luar biasa bagi cucunya turun temurun. 也激励到我们。 Juga menguatkan 每 kita, 次想到 menyemangati kita. 每次想到迦勒的时候，我说主啊，再给我一个山头。 Setiap kali kita ingat akan Kaleb, Tuhan berikan aku pegunungan lagi. 各位年轻人们， Bagi kaum muda, 我们要承接属灵的产业， kita semua harus menerima warisan rohani yang Tuhan telah 我们 percayakan. 要继续为上帝的国征战。 Kita harus terus berperang secara peperangan rohani untuk kerajaan Allah. 阿妹，阿妹。当我再回头想想我自己的时候， Waktu saya merenungkan kembali keadaan saya, 感谢主，我的母亲是牧师， saya berterima kasih kalau ibu saya adalah hamba Tuhan. 感谢主，我有机会能够传承他所留给我的这些美好的榜样。 Saya berterima kasih saya dapat meneruskan ya apa yang telah diteladani oleh ibu saya. 你知道我们的生命可以影响到下一代。 Saudara tahu bahwa kehidupan kita ini, teladan kita ini dapat mempengaruhi generasi yang selanjutnya. 你知道年长的前辈们，我们要用生命去影响生命。 Bagi kaum lansia pagi hari ini saya mau katakan dengan penuh kasih bahwa hanya kehidupan saudara-saudari yang dapat mempengaruhi kehidupan generasi yang selanjutnya. 阿妹，阿妹，我真的必须要说，如果你一天到晚喜欢骂人的话，你就会发觉到说，你下一代子孙也很喜欢骂人。 Contoh, kalau saudara mulutnya leceh suka ngomel, nanti keturunannya juga leceh, 真 juga 的 ngomel. 如果你是一个很讲话都很负面的人，你会发觉你的下一代讲话也不会太正面。 Atau kalau saudara ini pribadi yang kalau ngomong selalu negatif, nanti anak cucu cicit semua juga ikut ngomongnya negatif terus. 你知道弟兄姐妹们，我们在这个世界上的时间很短暂， Saudara tahu bahwa hidup manusia di dunia ini singkat. 真的没有时间去不饶恕谁啦。 Sungguh tidak ada waktu lagi untuk jengkel, kesel, mangkel, waduh, belele. Tidak ada waktu lagi, saudara. 不要总觉得人家都欠你一个道歉了。 Ya, saudara selalu merasa lah ini si A, si B, si C, si D, ini masih utang
minta maaf sama saya. 我们要想的是，我们怎么样的可以将我们这一代所有的这些的优点传承给我们的下一代。 Saudara harus memikirkan bagi para lansia mulai sekarang bagaimana kita dapat meregenerasi kehidupan rohani kita kepada generasi yang sekarang. 阿妹，你知道王弟兄啊，就是北京来的王弟兄他们夫妇，我真的觉得他们很棒。 Ya, ini Wang Tisung yang duduk di belakang sama keluarga dan istri anaknya. 他们从小就带着他的女儿到全世界各地去跑。 Dari usia kecil anak perempuannya ini sudah dibawa keliling dunia. 你知道他们在那个微信的朋友圈啊，就那个刘姐妹就一直 PO 他们去哪里玩，在印尼哪里玩啊？ Ya, Wang Tetai istrinya itu ada di WeChat, ada memasukkan apa dia punya acaranya selama di Indonesia keliling 什么去 Bromo 啦，去那个酒驾啦， di upload di Bromo ke Jogja. 然后你知道那些地方，我说我都没去过。 Dan tempat itu saya nggak pernah pergi. 可是我看见他的照片里面，大部分都是 PO 女儿的照片。 Ya, tapi hampir semua foto yang diupload itu foto putrinya. 这一对夫妻在做一件什么事情？ Suami istri ini sedang melakukan apa? 他们让这个孩子从小到大就有一个记忆，他可以到全世界各地去旅游，看不同的风俗民情。 Ya, kedua orang tua ini sedang melakukan satu hal, mendidik putrinya dari kecil agar dari kecil sampai dewasa dia dapat mengenal betapa luasnya dunia, dapat mengenal berbagai aneka ragam budaya. 他们用实际的动作去带着这个孩子去体验生活当中的美好。 Mereka memakai suatu tindakan nyata untuk membawa putrinya terjun untuk dapat mengenal dunia ini. 而我们要留什么给我们的下一代？ Kita mau meninggalkan apa untuk generasi kita selanjutnya? 呀，我今天最后我跟大家来分享这两位的牧者，这两个家庭。 Terakhir, saya mau sharingkan kedua keluarga ini. 亲爱的弟兄姐妹们，我真的很感恩的是，丰收行道会是在这两个家庭的祝福底下。 Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena gereja Harvest ini di bawah naungan kedua keluarga hamba Tuhan ini. 我们是新店行道会所派出来的宣教士。 Saya dan Pendeta Li diutus sebagai misionaris dari gereja Sintian Sintauan. 张茂宗牧师是一个一生单纯服侍神的牧者。 Pendeta Chang Mao Sung adalah seumur hidupnya dipersembahkan bahkan dikorbankan untuk pelayanan bagi 你 Tuhan. 看见他的儿子也接替了他，然后成为新店行道会的牧者。 Saudara melihat putranya juga akhirnya melanjutkan ya pelayanan ayahnya. 张牧师那时候我们跟他见面的时候，他一直讲他没有时间了。 Waktu Chang Mao Sung 张茂宗牧师，张茂宗牧师，对，大张这两个姓张哈，大张牧师。 ya, Pendeta senior, Pendeta Chang Mao Sung dia mengatakan pada kita waktunya dia itu tidak banyak. 因为他已经好几次去医院报道，然后去开刀手术，好几次都是快要回天家又回来的。 Karena dia sudah beberapa kali operasi dan hampir pulang ke rumah bapak karena dia memiliki sirosis. 他一直在做传承， Dia terus melakukan regenerasi 到全世界各地去点燃那个复兴的火。 dan dia keliling dunia untuk membakar api Roh Kudus. 再来看， Kita melihat selanjutnya 我们的教会是克雷恰阿拉拜，我们是 under 在这个 Synod 的底 di 下。 Indonesia kita dinaungi sinode kita oleh gereja Alabai. 因为克雷恰阿拉拜每一个月都有一次，我们牧者会聚在一起。 2 bulan sekali ada pertemuan rapat. 我看见萨姆尔牧师， Saya melihat Pendeta Samuel Husia. 我就想到他的父亲。 Saya teringat akan ayahnya. 你知道他的父亲90多岁了， 92 92岁了， Ayahnya berusia 92 tahun. 还在讲道， Ini masih khotbah saudara ya. Dan jalan nggak dituntun, naik mimbar nggak dituntun. 而且他上台，就像刚刚牧师讲，上台的时候不要有人扶。 Dia nggak suka. Dia nggak mau orang nonton dia naik mimbar, dia jalan sendiri. 哇，你每次看到那个哦，我就觉得我而且呢，你知道吗？他住在2楼，因为他为了要节省教会的经费，他住在2楼，教会的2楼。 Saudara luar biasa saudara. Kamarnya dia itu maaf ya, kecil sekali padahal rumahnya dia itu besar. 而且住的地方又小小的。 Dia pindah ke lantai 2, lantai 1 semua untuk gereja. Dan dia usia 92 tahun naik turun lantai 2. 因为他们有很好的传承，
karena ada regenerasi yang bagus. 还记不记得1月份来到我们当中的 Daniel 牧师？ Saudara ingat ya, pendeta Daniel 这个是他们的孙子， adalah 这是 generasi 他的孙子 ketiga. 已经是第3代了。 Generasi ketiga. 你知道，如果你还记得 Daniel 牧师的信息，哇，连我们听到都会掉眼泪的。 Saudara ingat ya firman anak muda pendeta Daniel ini? Kita waktu mendengar firmannya kita meneteskan air 我们 mata. 认识他们这个家3代人。 Kita mengenal keluarga ini 3 generasi. 以前我看到 Daniel 牧师还是小小的、胖胖的， Saya lihat pendeta Daniel dulu tuh kecil ya, masih gemuk gitu ya. 说干嘛干？ Ya. Siwanci. 所以你知道，我说哇，可是你知道他们这3代人，他们都有一个特质是，他们好温柔。 Dan 3 generasi ini ada satu ciri khas, yaitu mereka sangat lemah lembut. 我们每次看到这3代的人，他们都说 We are family。 Setiap kali kita berjumpa dengan 3 keluarga ini, mereka selalu mengatakan kita adalah keluarga. 弟兄姐妹们，这就是传承， Inilah regenerasi. 这就是传承。 Ini adalah regenerasi. 我们求主来帮助我们，我们真的希望年长者就像迦勒一样， Ya, kita Tuhan menolong kita agar kita menjadi seperti Kaleb. 老当益壮， Ya, tetap kuat di usia lanjut. 继续为主发光。 Terus bersinar bagi Tuhan. 我们也愿青年人承接这个信心， Kita juga rindu agar kaum muda di sini juga dapat menyambut dan meneruskan regenerasi. 勇敢前行。 Terus melangkah maju ke depan. 上帝必定带领我们进入他的应许之地。 Tuhan pasti membawa kita masuk dalam tanah perjanjian. 最后一节经文，有一节经文， Ayat yang terakhir 以赛亚书40章31节。 di dalam Yesaya. 但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Yesaya 40 ayat 31, mari kita baca. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 阿妹， Amin. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara kekasih, 上帝看顾我们一生。 Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita seumur hidup kita. 阿妹，我们这时候就有诗歌来回应。 Kita meresponi firman Tuhan dengan pujian ini. 这是一首我非常喜欢的一首印尼文的诗歌。 Ini adalah lagu Indonesia saya sukai. 感谢主，无论我们在哪里，主都是我们最好的依靠。 Dimanapun kita berada, Tuhan itulah sandaran kita. 感谢主，每时每刻主看我们一生。 Tiap saat, setiap waktu, Tuhan memelihara kita. 每时每刻，每分每秒，唯有你上帝是我所需要。在你同在里。
syukur, pujian dan terima kasih 主，我 pada 们知道我们的信心不受到岁月的限制。 kami melewati firman-Mu pagi hari ini, kami percaya dan kami tahu iman kami tidak dibatasi oleh 我 usia. 们的征战不会因为我们的年龄而停止。 Dan juga peperangan yang kita hadapi, peperangan rohani setiap hari ini tidak akan menghentikan langkah kehidupan kami oleh karena usia. 我们所拥有的产业也不会因为环境而我们放弃。 Dan segala warisan yang telah Kau berikan kepada kami, yang Kau percayakan, tidak akan berhenti oleh karena usia. 我们之所以能够得到祝福，因为我们信靠神，你带领我们往前走，而我们可以传承到我们的下一代。 Kami dapat diberkati seperti pagi hari ini. Tuhan, kami tahu semua itu berasal dari Engkau. 主啊， Karena agar kami mau meregenerasikan pada generasi yang selanjutnya. 主啊，我们总是希望把最好的给我们的子孙。 Kami rindu yang terbaik kami berikan pada anak cucu kami. 主，接着今天嘉乐的分享， Melewati firman pagi hari ini tentang Kaleb bin Yefune. 主啊，你再度的提醒我们， Kembali Engkau mengingatkan kami. 我们真的渴慕有一天，当我们的后代子孙提起我们的时候， Kami rindu di saat suatu hari nanti anak cucu kami, generasi yang selanjutnya berbicara tentang kami. 在茶余饭后提起我们的时候， Di saat mereka berbincang-bincang menyinggung tentang kami, 他们会说，mereka akan mengatakan, 我有非常棒的舅舅，对不起，我有非常棒的欧巴，我有非常棒的欧妈， aku memiliki kakek nenek yang hebat. 他们是我们的榜样， Mereka adalah teladan kami. 他们是让我们一生去追寻的那个目标。 Mereka adalah tujuan dari di mana cita-cita kami. 主啊，我们相信这个时候的我们就可以改变。 Kami percaya melewati firman-Mu pagi hari ini Kau mengubahkan kami. 主啊，你来改变我们， Engkau mengubah cara pandang kami. 持守不断的信心， Agar kami seperti Kaleb dengan sepenuh hati 如同嘉乐一样，如同嘉乐一样。 bagaikan Kaleb. 谢谢你听我们的祷告， Terima kasih Tuhan Kau mendengarkan doa yang sehati. 请弟兄姐妹们，我们仍然站立，我们请牧师为我们祝福祷告。 Kita bangkit berdiri. 举起你们的双手， Mari angkat tangan kita dulu. 领受从上帝来的祝福。 Kita menerima berkat dari Tuhan. 愿耶和华赐福于你，保护你；愿耶和华的脸光照你，赐恩于你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siang sini jelas soal percaya kepada saya.